kita pada hari ini Encik Ridwan Ghazali, atau lebih dikenali dengan nama pendek beliau, Iwan Riz, merupakan seorang penulis novel dan seorang penulis lirik lagu nasyid. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada kami pada hari ini. Tujuan kita berjemput Iwan Riz untuk berkongsi sedikit pengalaman beliau dalam bidang penulisan. Boleh Cik Iwan Riz ceritakan sedikit pengalaman menceburi bidang penulisan ini? Boleh. Terima kasih. Saya mula menceburi bidang penulisan ni sejak di sekolah menengah lagi. Ketika itu saya banyak menyertai pertandingan menulis esei yang diajukan oleh pihak sekolah. Kemudian ketika di zaman kolej barulah saya terfikir untuk menulis dengan lebih serius. Jadi ketika itulah saya telah menghasilkan novel pertama saya yang bertajuk Melodi Hati. Dan kemudian selepas terbitan novel pertama saya itu, saya lebih gairah untuk menulis buku-buku yang seterusnya. Dan sekarang saya bukan saja menulis buku, malah saya juga telah menulis, seperti yang kata tadi, saya telah menulis lirik lagu dan juga menulis skrip animasi. Dan yang terkini saya menulis puisi-puisi untuk diterbitkan oleh majalah dan surat khabar. Okey, bagaimana menghasilkan sesuatu idea dalam tulisan sebuah novel? Boleh Encik Iwan kongsikan kepada kami? Okey, idea ni datang daripada pelbagai faktor lah. Antaranya melalui pengalaman. Jadi pengalaman saya berada di Amerika Syarikat ketika saya menyambung pengajian ijazah sarjana muda di sana. Saya telah menimba banyak pengalaman dan ilmu baru, dan saya garapkan segala pengalaman saya itu ke dalam buku-buku saya. Dan selain daripada pengalaman, melalui kita punya pembacaan, melalui kita punya pengamatan kita, jadi semua itu boleh mencetuskan ilham untuk saya menulis perkara-perkara itu ke dalam buku saya. Berapa banyak novel yang Encik Iwan hasilkan sehingga kini? Novel yang telah berjaya diterbitkan setakat ini sebanyak 5 buah. Selain novel, saya juga menulis sebuah buku travelog, sebuah buku kumpulan cerpen, sebuah buku kumpulan puisi, dan selain buku-buku yang saya tulis sendiri, saya juga ada berkolaborasi dengan penulis-penulis yang ada di Malaysia ni lah, untuk menghasilkan antologi cerpen dan puisi. Yang mana antara buku yang paling laris dan menepati cita rasa para pembaca di luar kat sana? Okey, alhamdulillah, kebanyakan buku-buku saya masing-masing mempunyai kekuatan dan peminat mereka yang tersendirilah. Dan antara semua itu yang saya nak highlight kali ini adalah buku Diary untuk Ibu, yang mana buku ini watak utamanya bernama Is Akmal. Is ni merupakan anak tengah daripada 3 orang adik-beradik, dan adik-beradik ini telah kehilangan kehilangan ibunya dalam satu tragedi, tapi Is masih percaya bahawa ibunya masih hidup lagi. Jadi segala pengalaman semasa ketiadaan ibunya dicatatkan ke dalam sebuah diary, di mana dia percaya pada suatu hari nanti ibunya akan kembali. Jadi dia berhasrat untuk memberi diary itu kepada ibunya suatu ketika nanti. Jadi buku ini alhamdulillah telah pun beberapa kali diulang cetak, dan sekarang masih lagi boleh didapati di pesta-pesta buku yang bakal diadakan. Dan menurut editor untuk buku ini untuk makluman semua merupakan terbitan Karangcraft. Editornya mengatakan buku ini satu karya yang evergreen, kerana daripada terbitannya pada tahun 2013 hingga kini sentiasa mendapat sambutan. Dan bila diletakkan di pesta buku, alhamdulillah jualannya sentiasa laku keras. Iwan Riz juga menghasilkan sebuah buku yang menceritakan kisah sebenar salah seorang ahli keluarga. Boleh Encik Iwan kongsikan sedikit kepada kami bagaimana cerita itu dihasilkan? Okey, terima kasih. Buku yang dimaksudkan itu ialah buku Memotret Kenangan, sebuah buku kumpulan puisi terbitan Grup Karyawan Luar Negara. Buku ni sebenarnya buku yang paling saya tak jangka sekali lah untuk diterbitkan, kerana buku ini sebenarnya satu dedikasi untuk arwah abang saya yang baru saja pergi menghadap Ilahi setahun yang lalu. Pada tahun 2014, abang saya sebenarnya pada awalnya cuma demam panas saja. Cuma tanpa disangkalah dah takdir, Allah telah menjemput abang saya lebih awal. Ketika saya dalam situasi masih lagi bersedih, kecelaruan emosi, ketika itulah banyak ilham dan banyak memori bersama dengan abang saya yang saya terbayang.
Jadi sepanjang pengalaman ketika itu saya menzahirkan saya punya perasaan tu melalui permainan kata-kata. Terbitlah beberapa buah puisi dan saya kumpulkan semua puisi itu menjadi sebuah buku yang bertajuk Memotret Kenangan. Dalam bidang penulisan ini, apakah cabaran yang dilalui? Mungkin ada kenangan pahit dan manis sepanjang bidang mencuburi bidang ini. Pengalaman yang paling manis bagi seorang penulis buku saya percaya adalah apabila bukunya berjaya diterbitkan. Dan cabarannya ialah apabila buku itu ditolak untuk diterbitkan. Jadi cabaran bagi saya ialah bagaimana untuk terus menjadi seorang penulis bila mana buku yang kita cuba hantar untuk diterbitkan itu pihak penerbit menolaknya. Jadi cabarannya ialah untuk kita terus berusaha memperbaiki karya penulisan kita dan kita terus berusaha untuk meyakinkan kepada penerbit supaya karya kita ini adalah sesuatu yang mendapat tempat di hati pembaca. Mungkin Encik Iwaris boleh berkongsi atau memberi galakan kepada golongan muda sedikit nasihat untuk mereka untuk lebih minat dalam bidang penulisan ini. Encik, bidang penulisan ni sebenarnya salah satu cabang kerjaya. Mungkin orang sekarang melihat penulis ni lebih kepada hobi, mengisi masa lapang, tapi sebenarnya dengan menulis kita dapat menjadikan dia sebagai satu kerjaya tambahan. Dan ada juga penulis yang menjadikan ia sebagai satu kerjaya tetap. Melalui menulis ni kita dapat menyebarkan apa yang terpendam di hati kita. Setiap kejayaan tu ada tulang belakang, mungkin ahli keluarga, sahabat kawan yang menjadi pendorong untuk Cik Irwan menulis. So boleh Cik Irwan kongsikan kepada kami bagaimana keluarga membantu dalam bidang penulisan ini? Okey, sebenarnya pada awal pembabitan saya dalam bidang penulisan ini, saya tidak memberitahu kepada ahli keluarga lah tentang projek buku pertama saya. Tapi selepas buku pertama saya berjaya diterbitkan, barulah saya beritahu kepada keluarga, dan selepas itu memang mereka memberi sokongan yang tidak berbalas bahagialah. Pada awalnya buku-buku saya lebih bertemakan tentang kekeluargaan dan adik-beradik. Jadi inspirasi utama saya ketika itu tentulah arwah abang saya yang banyak menyokong saya untuk terus menulis. Jadi bila abang saya dah tak ada, saya tetap menjadikan beliau sebagai inspirasi saya untuk terus berkarya. Okey. Saya juga difahamkan Encik Irwan berbakat dalam menuliskan lirik lagu nasyid. So bagaimana lirik tu dihasilkan? Berapa lama dari segi waktu yang diperlukan untuk penghasilan tersebut? Okey. Sebenarnya idea untuk menulis lirik lagu ni tercetus ketika menulis buku pertama saya, iaitu Melodi Hati. Saya cuba mencari satu kelainan pada buku saya berbanding buku-buku yang sedia ada di pasaran. Jadi saya terfikir untuk menghasilkan sebuah lagu tema untuk novel saya yang pertama itu. Jadi saya kerana saya mungkin kurang mengenali industri muzik pada itu, jadi saya terfikir untuk menulis sendiri lagu dan mencipta lagu itu sendiri. Jadi alhamdulillah lagu Itulah Impianku menjadi lagu tema untuk Melodi Hati yang dicipta, liriknya dicipta oleh saya sendiri, dan lagu itu telah mendapat tempat di radio IKIM FM. Baca di luar sana ingin perkembangan terkini Iwaris. Boleh Encik Iwaris kongsikan sedikit perkembangan terkini kepada kami? Okey, boleh. Saya telah menghantar novel yang terbarulah kepada Karang Craft untuk dinilai, belum lagi untuk diterbitkan. Cuma dalam masa terdekat ni saya lebih memberi fokus kepada penulisan puisi untuk terbitan di surat khabar dan di majalah. Jadi saya bercadang untuk semua puisi-puisi yang telah diterbitkan dan bakal diterbitkan ini saya hendak kumpulkan kesemuanya dan menghasilkan satu kumpulan puisi yang akan datanglah. Mungkin saya penerbit yang saya hendak approach mungkin Institut Terjemahan Buku Malaysia, ITBM, kerana mereka banyak menerbitkan buku kumpulan puisi yang bagi saya sangat mantap lah. Jadi selain pada menulis, saya juga terlibat dengan mengendalikan program ataupun bengkel penulisan kreatif, mana pada bulan Januari hari itu saya telah pun ke Kolej Maras Seremban untuk berkongsi tentang bagaimana untuk menceburi diri dalam bidang penulisan. Dan pada bulan 2 ini saya akan ke Malay College Kuala Kangsar, MCKK,
selama 3 hari 2 malam untuk berkongsi bagaimana untuk menghasilkan novel, cerpen, puisi bersama-sama dengan penulis yang lain lah. Okey, itu sedikit sebanyak kisah atau pengalaman Cik Iwaris dalam bidang penulisan. Kita akhiri program ini. Saya Nur Azlina Sani untuk Bernama Web TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Upclose bernama Web TV. Hari ini kita bersama dengan Muhammad Syukur Ibrahim, seorang pencetus motivasi dan juga seorang ahli perniagaan. Okey, Syukur berasal daripada Sungai Udang, Melaka dan mempunyai kelulusan dalam teknologi maklumat dari UKM Bangi. Selamat datang Syukur. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan kita lah pada hari ini. Okey. Kita teruskan boleh tak Syukur kongsikan apakah aspirasi atau matlamat atau cita-cita lah yang cuba Syukur capai dalam hidup ini? Bila saya dah ada apa yang saya ada sekarang lah. Sebenarnya matlamat saya memang besar lah untuk capai banyak benda lagi dalam hidup, terutamanya dalam perniagaan. Dan impian saya pun memang besar. Cuma sekarang apa yang saya ada hari ini, saya rasa apa salahnya saya berkongsi dengan orang ramai tentang motivasi dan semangat untuk berjaya. Hari ini saya dah buktikan yang bahawasanya kalau saya pun boleh berjaya, orang lain pun boleh berjaya macam saya. Okey. Syukur juga difahamkan menjalankan perniagaan ya. Berceritakan sedikit tentang perniagaan. Sebenarnya kepakaran saya adalah membekal dan memasang kapet pejabat, kapet rumah, kapet masjid, kapet surau, dan jual kerja yang berkaitan dengan dalaman punya keperluan dalaman. So memang saya dah menjalankan perniagaan ni lebih kurang 6 tahun. Syarikat saya diberi nama Distrite Solution yang beroperasi di Seri Kembangan, Selangor. Dan difahamkan Syukur pun disebabkan perniagaan ini telah ke seluruh Malaysia ya. Betul. Untuk dipanggil untuk memberikan perkhidmatan lah. Betul. Perniagaan saya bukan setakat walaupun kita beroperasi di Selangor, kita dah menjalankan perniagaan ataupun melakukan kerja-kerja di seluruh Malaysia. Sebenarnya yang bagi kekuatan pada saya untuk saya meneruskan hidup lah pada mulanya, tak tahu berjaya ke tidak lagi kan, adalah mak dan ayah saya. Yang sebenarnya yang memberi semangat kepada saya, yang beri motivasi, yang mengajar saya berdikari sendiri sebenarnya. Benda tu yang menjadi kekuatan kepada saya pada mulanya. Pada mulanya apa yang saya buat memang untuk nak menggembirakan hati mak ayah je. So bila mana saya dah masuk belajar ke universiti di UKM Bangi dan bila saya berada di Kuala Lumpur lah sebenarnya. So pemikiran saya lebih terbuka, terbuka percampuran dengan kawan-kawan. So menyebabkan saya hati saya lebih besar untuk berjaya dan bekerja atau menjalankan perniagaan di Kuala Lumpur lah. Sebab saya nampak dia punya permintaan lebih tinggi lah. So alhamdulillah sekarang memang bila saya dah ada perniagaan sendiri, yang menjadi saya punya idola dan sebagainya, memang ahli-ahli perniagaan yang berjaya dekat Malaysia lah. Contohnya Syekh Muhtar Buhari dalam industri ataupun dalam bidang motivasi, Dr. Azizan Osman, yang memang saya nampak apa-apa yang diorang buat tu memang menjadi satu semangat untuk saya buat lebih lagi untuk berjaya. Syukur berceritakan sedikit, kongsikan sedikit dengan para penonton bagaimana ibu bapa Syukur mendidik dan membimbing Syukur untuk menjadi seorang yang independen. Okey, sebenarnya ayah saya ni dulu ni seorang askar. Askar di Kem Serendak, Melaka. So bila seorang askar ni dia memang garang lah. Garang. So memang dia didik anak dia memang dengan penuh disiplin. Bukan setakat dia bagi arahan dekat dia punya camp, dekat rumah pun dia akan bagi arahan kepada anak-anak dia. So dulu masa saya muda, remaja kan, saya jiwa saya sebenarnya agak memberontak lah. Takkan nak belajar je kan. Kita tengok orang lain, anak orang lain lag je. Mula tak tahu apa-apa. Tapi bila lama-lama bila saya fikir macam bila saya belajar kadang-kadang terpaksa mulanya. Tapi bila dapat result yang baik, saya rasa macam bagus lah. Apa disiplin yang saya terapkan tu kepada saya lah terutamanya. Dan alhamdulillah
masa tingkatan 1, ayah saya terus hantar saya ke sekolah berasrama. Oh, okey. Yang mana dia suruh saya berdikari sendiri. Duduk asrama, yang mana saya kena belajar menguruskan diri sendiri, in terms of mandi, kan, pakai baju dan pergi sekolah sendirilah selama 5 tahun. So daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dan selepas tu saya pun melanjutkan bila dah biasa melanjutkan pelajaran ke matrikulasi Melaka. Dan seterusnya bila saya melanjutkan pelajaran lagi ke universiti di Kuala Lumpur, so dah tak ada masalah lah. Okey. Maksudnya Ibu Rama pun memang dia tak memberikan layanan berbeza lah dengan Syukur berbanding dengan adik-adik yang lain. Maksudnya sama rata sahaja. Memang tak ada langsung perbezaan, malahan disiplin yang diterapkan saya lebih lagi. I see. Okay. Sebab ayah saya pernah bagi tahu yang hari ni kalau saya tak berjaya, tak ada orang yang nak kesian dengan saya. Okay. So saya kena betul-betul berjaya, kena betul-betul dapat jadi yang terbaik, supaya saya mungkin belum bantu orang lain lagi, at least dapat tolong diri sendiri pun dah okey. Dengan keadaan saya macam ni kan. So ayah saya memang pesan banyak kali dah kepada saya, dan saya betul-betul dengarlah apa yang dia sampaikan tu. Okay. Tadi Syukur ada beritahu kita yang Syukur sebelum Distrike Solution ni telah menjalankan beberapa buah perniagaan yang tak menjadilah. So boleh ceritakan sedikit tentang hal itu, dan mengapa tetap terus dalam perniagaan? Mungkin orang kata okey dah tak boleh berniaga, bekerja kan. Kenapa meneruskan perniagaan? Okey, pada mulanya bila saya dah habis belajar dekat universiti kan, saya ada ijazah. Saya memang, inilah setiap orang mahasiswa yang dah habis belajar mesti nak cari kerja. Okay. So memang saya pun isilah borang dekat dalam online, pergi interview, pergi exam dan sebagainya. Mungkin belum ada rezeki dalam tu. Okay. Tetapi bila ada peluang yang datang, ada kawan ajak menjalankan perniagaan bersama, so saya pun cuba. Ada 2-3 perniagaan lah yang saya cuba, tapi tak dapat result yang best lah, tak berjaya. So bila alhamdulillah bila saya jumpa perniagaan ni, pada mulanya tak nampak lagi masa depan dia, tapi saya start fokus, dan paling penting sebenarnya adalah saya mula ada ilmu tentang menjalankan perniagaan yang saya belajar sendiri, dan dari segi pengurusan kewangan pada mulanya, dan kita pun mula pada zero sampai sekarang tu hero lah. Okey, boleh tak Syukur kongsikanlah dengan kita kan antara cabaran terbesar untuk Syukur, dan bagaimana cabaran-cabaran yang Syukur hadapi ini mempengaruhi atau membentuk kepribadian Syukur sendiri? Kalau dari segi perniagaan memang banyak cabaran. Kalau kita fikirkan, kalau nak diikutkan, memang dalam menjalankan perniagaan sendiri, orang normal pun susah nak berjaya. Betul. Ini kan pula orang yang kurang upaya macam saya kan. Tapi saya nampak hari ni kekuatan saya meneruskan perniagaan adalah sebab kekurangan diri saya sendirilah yang memang menjadi kekuatan untuk saya meneruskan kehidupan saya. Banyak cabaran sebenarnya sebagai seorang kurang upaya ni. Mungkin orang luar nampak saya berjumpa dengan orang tersenyum, gembira dan sebagainya, tapi di sebalik kegembiraan tu banyak benda yang saya perlu lalui untuk saya meneruskan kelangsungan hidup. Antara cabaran-cabaran perniagaan yang saya lalui, kadang-kadang ada kontraktor yang lain ada yang nak kasih kerja tu dekat saya, sebaliknya bila nampak fizikal saya, dia tarik balik sebab tak percaya kepada kemampuan saya. Ada juga yang saya pergi ke pejabat untuk bawa sampel ataupun nak pergi ukur site dan sebagainya. Ada yang belum tanya siapa saya lagi dah tak kasih saya masuk pejabat. Ingat saya sebagai seorang peminta sedekah. So banyak benda lah yang memang kadang-kadang buat saya rasa terasa hati, rasa macam dipinggirkan. Tapi benda-benda yang buat saya jadi positif, kadang-kadang ada juga kontraktor yang bila nampak saya je rasa positif dan rasa memang nak bagi job tu kat saya. Ada juga yang kita punya klien-klien yang memang bila nampak saya buat kerja tu, dan bila saya dah pasang kapet everything semua dah bagus, dia pun war-warkan kepada kawan-kawan. Dia refer kepada kawan-kawan dia. So kita rasa benda-benda yang positif tu yang jadi kekuatan untuk saya teruskanlah. So buat apa saya nak pandang benda negatif, sedangkan ada benda positif yang bagus untuk saya teruskanlah. So sebab itulah
saya teruskan perniagaan ni sampai ke hari ini. Untuk diri Syukur sendiri, apakah 3 perkara utama yang perlu ada lah bagi pendapat Syukur sendiri, yang perlu ada dalam diri seseorang untuk berjaya? 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama adalah kena ada impian yang besar. Okey. Impian yang besar. Itu pertama sekali. Setiap orang mesti ada impian. Kan? Tak ada orang yang berjaya tanpa ada impian. Saya pun sendiri memang ada impian sangat besar. Lebih besar daripada badan saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kuasa tindakan lah. Kuasa tindakan. Yang kedua mesti bertindak. Kadang ada orang yang dia ada impian. Berangan je lah maksudnya. Dia impian, tapi dia bila nak buat takutlah. Boleh ke? Kan? Macam tu. Mesti bertindak. Itu kedua lah. Dan ketiga adalah kena bertahan untuk berjaya. Bertahan. Sebab kejayaan tu takkan datang sekelip mata. Kan? Mungkin ada orang 3 bulan, mungkin ada orang 6 bulan, mungkin ada orang 1 tahun untuk berjaya. It's okay as long as you keep on moving forward. You akan dapat kejayaan tu. Benda tu sebenarnya adalah antara tips yang saya buat sendiri untuk diri saya untuk berjaya lah. Sebab saya tak nampak apa yang saya lalui hari ni senang. Tapi bila saya percaya yang saya nampaklah saya keep on moving forward. Saya teruskan hidup saya teruskan perniagaan saya teruskan dan saya capai apa yang saya ada hari ini. So itulah yang Syukur lakukan bila macam ni lah, kita sebagai manusia tak kira lah siapa kita pun, kita ada masa kita down. Betul. Kan, ada masa kita down. Jadi adakah itu ada cara lain tak Syukur try untuk memotivasikan diri? Okay, memang Syukur kata kita kena keep on moving, tapi apa lagi perkara yang Syukur lakukan untuk bangun daripada rasa down itu? Sebenarnya tak ada orang yang boleh menjatuhkan diri kita selain diri kita sendiri. Itu benda kan. Kita paling penting adalah bagi saya adalah kepercayaan diri. Biarlah semua orang tak percaya kat kita, selagi kita percaya kat diri kita, kita mesti boleh percaya. Benda tu memang kalau kan dari segi kehidupan saya memang banyak kesedihan. Tapi buat apa saya nak layankan kesedihan tu kan? Biar saya bangun dan saya fokus kepada perkara yang saya perlu settlekan. Dan benda tu yang menjadi kekuatan kepada saya lah. Dan 3 lagi tips bagi saya untuk kita nak memotivasikan diri adalah, pertama adalah kita kena baca buku-buku yang positif. Itu yang pertama lah. Baca buku yang positif. Boleh bagi contoh antaranya yang Syukur sendiri baca? Yang saya suka baca di antaranya macam buku-buku dari segi macam Rich Dad Poor Dad, buku-buku yang positif lah. Bertahan ataupun buku bertahan untuk berjaya dan sebagainya. Buku Nick Vujicic daripada Australia tu pun saya baca. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah pergi seminar-seminar yang positif lah. Sebenarnya tak kisah seminar yang berbayar ataupun free. Seminar-seminar yang positif. Dan yang kedua dan ketiga adalah bercampur dengan orang-orang yang positif. Itu yang paling senang lah. Tak payah keluarkan duit kan. Yang lain kena keluarkan duit. Yang ketiga adalah bercampur dengan orang positif. Orang yang kita rasa bila kita dekat dengan dia, kita rasa positif. Sebenarnya manusia ni ada aura. Betul. Kan? Kita rasa bila kita pergi dekat dengan orang negatif, orang yang sedih, kita rasa macam lain lah aura dia. So kita bercampur dengan orang-orang yang positif. Itu adalah 3 tips yang saya buat jadi motivasi ataupun positifnya saya hari ini adalah saya memilih orang-orang yang positif untuk berkawan dengan saya. Syukur Syukur okey, ada perniagaan. Di same time juga Syukur ada juga dijemput, diundang untuk memberikan ceramah-ceramah motivasi. Apa perasaan Syukur tentang perkara itu? Orang panggil Syukur untuk memberikan motivasi. First sebenarnya rasa terharu kan, sebab ada orang yang nampak hari ni apa yang saya buat untuk saya meneruskan kehidupan saya. Yang kedua adalah saya rasa bangga lah. Sebab apa, hari ni dalam keadaan saya macam ni, saya mampu untuk bekerja, ada perniagaan sendiri dan seterusnya adalah sedikit kejayaan yang saya ada. Dan saya nak, sebab saya nampak sebenarnya orang luar, dan paling penting adalah saya nampak kawan-kawan saya sendiri lah yang memang dari segi kekuatan dalaman tu masih perlu lebih lagi untuk dalam menjalani kehidupan. Sebab biasalah kehidupan kita kadang ada cabaran, ada dugaan, cabaran kerja, cabaran keluarga, cabaran diri sendiri. Benda-benda macam tu yang sebenarnya kita perlu isi sedikit ilmu tentang macam mana orang lain boleh berjaya. Terutamanya orang macam saya yang hari ni yang
dalam keadaan tinggi saya hanya 100 cm, lebih kurang 3 kaki. Dalam keadaan tangan saya, jari saya macam ni, kaki saya macam ni. Saya tak boleh bawa kereta, tak boleh bawa motor, tapi hari ini saya boleh menjalankan perniagaan saya di seluruh Malaysia. So saya ambil kesempatan untuk berkongsi dengan orang ramai tentang hari ini semua orang boleh berjaya. Semua orang boleh berjaya selagi dia memang ada impian nak berjaya. Dia bertindak untuk berjaya dan dia bertahan untuk berjaya. Baru-baru ini dikatakan kita punya graduan ramai yang tak dapat kerja disebabkan tidak boleh berbahasa Inggeris. Okey, ada kan baca tentang itu. Apa pendapat Syukur sebagai seorang ahli perniagaan? Sebenarnya bagi saya benda tu tak jadi masalah lah. Tak jadi masalah, tak pandai bahasa Inggeris ke dan ataupun sebagainya. So, saya pun daripada UKM sendiri pun saya adalah universiti yang memartabatkan bahasa Melayu. Betul. Kan? So tak kisahlah sebenarnya. Sebenarnya peluang dekat luar banyak pada mulanya. Sebab saya sendiri, kalau saya tak ada pengalaman bekerja, tapi saya punya isteri memang dia ada pengalaman bekerja sebelum ni. Memang kita orang belum stabil lagi dalam perniagaan dan saya memang suruh dia bekerja lah. Masa tu dia bekerja, gaji dia hanya 800 sahaja. Sebagai seorang graduan ijazah, gaji 800 memang kecil lah. Tapi saya cakap dia, duit yang ada ni untuk kita hidup dulu dan belajar, tak apa, it's okay. Dan lama-lama bila perniagaan saya pun dah stabil dan pun saya semakin sibuk untuk pergi ke sana kemari dan saya suruh dia berhenti lah dan buat bisnes sama-sama dengan saya. So jadikan apa jua kerja yang ada hari ini sebagai tempat belajar dan platform untuk kita pergi ke tempat yang lebih baik. Sebenarnya peluang ada di mana-mana dan kita kena positifkan diri lah untuk dapat. Kalau kita memang tak minat bekerja, tak apa, buat bisnes. Banyak perniagaan yang kat luar yang memang gunakan modal yang zero. Jadi trading ambil barang orang, tolong jualkan, dapat duit daripada tu pun boleh juga. Benda macam tu lah. Okey, sebelum kita mengakhiri temubual kita pada hari ini, apakah kata-kata yang Syukur ingin sampaikan kepada para penonton kita? Apa yang saya nak sampaikan adalah hari ini setiap orang pun boleh berjaya dan hari ini kita kena sentiasa bermotivasikan diri. Memang hari ini setiap orang memang akan ada cabaran hidup masing-masing. Kita let go and let God lah. Kita banyak berdoa, kena sentiasa positif dengan apa jua yang ditakdirkan oleh Allah. Bagi saya hari ini apa yang saya ada disebabkan oleh memang Allah yang banyak bantu saya lah. Sebenarnya yang saya nampak hari ini bukan setakat apa yang saya buat sendiri saja, tapi disebabkan oleh doa orang sekeliling juga yang hari ini memang membantu dalam kejayaan hidup saya juga. So teruskan positif and teruskan memotivasikan diri and teruskan dengan apa jua yang kita nak dan kena bertahan untuk kita sampai kita berjaya. Okey. Terima kasih Syukur atas perkongsian tadi. Terima kasih meluangkan masa lah untuk kita pada hari ini. Jadi kami doakan kami di Bernama Web TV, Close at Bernama Web TV mendoakanlah kejayaan Syukur dan juga isteri dalam perniagaan yang dijalankan. Saya Muni Nasri, Close at Bernama Web TV.